Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 6 hingga 12 Januari 2022. GP Arab Saudi menyasarkan Sana'a selepas kapal dirampas. Korea Selatan komited untuk melepaskan dana Iran. Kami tidak akan menerima bahawa anda membahayakan kami. Suspek pembunuhan ahli akademik Palestin di Malaysia ditahan Hamas. Gabungan yang diketuai Arab Saudi telah melancarkan serangan udara di ibu kota Yaman, Sana'a, sebagai tindak balas terhadap kapal berbendera Emiria Arab Bersatu di Laut Merah yang dirampas dan serangan drone yang dilancarkan oleh pejuang Houthi Yaman awal minggu ini. Pada hari Rabu, TV Kerajaan Saudi melaporkan pakatan itu sebagai berkata, ia memusnahkan bengkel dan gudang untuk drone. Pertahanan Udara Arab Saudi memintas dan memusnahkan 5 drone yang dilancarkan oleh gerakan Houthi ke arah negara beraja itu pada hari Isnin, ketika kumpulan pejuang yang berpangkalan di pelabuhan utama Hudaidah di Laut Merah merampas kapal Rawabi' yang berbendera UAE dengan mendakwa ia mengandungi bahan ketenteraan. Kapal yang dirampas itu ditahan di pelabuhan Salif yang dikuasai Houthi utara Hudaidah dan kira-kira 60 km dari sempadan dengan Arab Saudi. Gabungan itu berkata, kapal itu berada di perairan antarabangsa ketika ia dirampas dan membawa peralatan medan perubatan yang dimaksudkan untuk pembinaan sebuah hospital di Kepulauan Socotra, Yaman. Sementara itu, Houthi mendakwa bahawa bot itu berada di perairan Yaman tanpa kebenaran dan membawa bahan ketenteraan. Pada hari Rabu, syarikat petroleum Yaman YPC berkata, pakatan yang diketuai Arab Saudi melencongkan ke pelabuhan Saudi kapal bahan api kelima menuju ke pelabuhan Hudaidah yang dikawal Houthi. Isam Al-Mutawakkal yang mengetuai YPC di kawasan Houthi berkata, 5 kapal bahan api sedemikian yang telah mendapat kebenaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memasuki Yaman telah ditahan oleh gabungan itu. Hudaidah telah menjadi pintu masuk talian hayat untuk bekalan bantuan ke utara Yaman yang sebahagian besarnya dikuasai kumpulan pejuang itu termasuk Sana'a. Kerajaan Korea Selatan komited untuk membebaskan dana Iran yang disekat dan sekatan unilateral Amerika Syarikat tidak boleh mewajarkan untuk tidak membayar hutang kepada negara, tegas Timbalan Menteri Luar Iran Ali Bagheri. Naib Menteri Luar pertama Korea Selatan Choi Jong-kun yang berada di Vienna telah bertemu dan mengadakan perbincangan dengan perunding utama Iran Ali Bagheri Kani di Kedutaan Republik Islam Iran di Vienna. Jong-kun juga bertemu dan mengadakan perbincangan dengan perunding utama negara anggota JCPOA serta Amerika Syarikat. Pada pertemuan itu yang diadakan atas permintaan pihak Korea, Jong-kun bercakap mengenai kepentingan hubungan Seoul-Tehran. Merujuk kepada aset beku Iran di Korea Selatan, dia berkata bahawa Seoul sedang cuba membayar balik hutangnya kepada Iran. Timbalan Menteri Luar Iran Ali Bagheri juga berkata, kerajaan Korea Selatan komited untuk membebaskan dana Iran yang disekat dan sekatan unilateral Amerika Syarikat tidak boleh mewajarkan tidak membayar hutang kepada Iran. Timbalan Setiausaha Agung Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengecam huraian Raja Saudi mengenai parti itu sebagai pengganas dan berkata bahawa ini akan menghasut orang Lubnan terhadap satu sama lain untuk menimbulkan masalah di kalangan mereka dan bahawa tindak balas akan menjadi penentu. Semasa upacara peringatan ulang tahun kedua kesyahidan Qasim Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis serta sahabat mereka yang dianjurkan oleh Hizbullah di Bandar Nabatiyah di wilayah selatan, Qasim berkata, tuduhan ini ditujukan terhadap segmen luas masyarakat Lubnan dan pada kumpulan pejuang yang berkesan serta berpengaruh di rantau ini, mencegah rancangan yang mencurigakan dan menghasut orang Lubnan terhadap satu sama lain
supaya timbul masalah di antara mereka. Qasim menambah bahawa semua ini adalah perbuatan terkutuk yang tidak boleh diterima dan menganggap bahawa adalah lebih sesuai bagi pegawai Lubnan yang mendengar kata-kata ini untuk menjawab sekurang-kurangnya untuk membela rakyat dan segmen yang dihormati, aktif dan berpengaruh ini. Qasim menyatakan bahawa tindak balas kami terhadap Arab Saudi akan menjadi tegas dan kami tidak akan menerima bahawa anda menganiaya kami tanpa membalas anda dengan fakta dan logik. Merujuk kepada Arab Saudi, Qasim berkata, pengganas adalah orang yang membunuh, pendapat yang berbeza di negaranya, menyerang jirannya dan menormalkan penipuan dengan Israel dalam pelbagai cara. Mengenai pilihan raya parlimen, Qasim mengesahkan bahawa parti itu akan bersama sekutu parti itu, Gerakan Patriotik Bebas yang diketuai oleh Presiden Lubnan Michel Aoun, dan menunjukkan bahawa beberapa mesyuarat telah bermula sebentar tadi di semua peringkat untuk persediaan menghadapi pilihan raya parlimen, dan berkata, ya, kita berada dalam keadaan kerjasama tanpa mengira beberapa tingkah laku. Seorang suspek ditahan berhubung pembunuhan seorang ahli akademik Palestin pada 2018 di Malaysia, kata Kementerian Dalam Negeri yang dikendalikan Hamas pada hari Ahad, lapor Anadolu. Pada April 2018, Fadi Al-Batsh, seorang jurutera penyelidik yang dipercayai mempunyai kaitan dengan Hamas, telah ditembak mati berhampiran rumahnya di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur, oleh dua lelaki bersenjata yang melarikan diri dari tempat kejadian. Walaupun keluarganya menuduh agensi pengintip Israel Mossad telah melakukan pembunuhan itu, Menteri Pertahanan Israel ketika itu, Avigdor Lieberman, menafikan penglibatan Israel dalam pembunuhan tersebut. Jurucakap Kementerian Dalam Negeri Iyad Al-Buzam memberitahu sidang akhbar di Kota Gaza bahawa suspek telah mengaku dia telah direkrut oleh Mossad. Media Israel telah menggambarkan Al-Batsh sebagai seorang jurutera Hamas dan pakar dalam pembuatan drone, membayangkan kemungkinan bahawa Mossad telah memainkan peranan dalam kematiannya itu. Israel dipercayai secara meluas telah membunuh ramai aktivis Palestin pada masa lalu yang kebanyakan dari mereka berada di luar negara. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan ke hati agar hatimu tidak lelah. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.